Alhamdulillah hari ini tak hujan. Harapnya tidak ada masalah. Semua jelas suara saya? Harapnya tidak ada masalah teknikal lah dari sudut internet ni. Semua jelas ya dengar suara saya? Jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, baru ni kita dah habis berkaitan dengan literature review kan? Literature review. Dan saya mengharapkan semua daripada kita ni dah try lah untuk cari literature review untuk kajian masing-masing. Untuk tajuk masing-masing lah, untuk bukan tajuk, untuk perkara yang hendak dikaji tu. Jadi harapnya semua dah nampak gambaran untuk buat LR secara kita kata awal lah kan. Ada masalah tak dengan LR? Ke masih lagi confused? Ada yang tak faham nak buat ke? Buat ke tak sebenarnya? Buat ke tak LR? Ada dah buat ke? Ada buat sikit Doktor. Ada buat sikit. Tak apa. Nanti masuk masa bengkel nanti kelas saya nak tengok yang 4 ketul ni kan, yang 4 orang rasanya bersama dengan saya. Nanti kejap lagi saya akan tengoklah macam mana LR tu. Okey, untuk yang theoretical framework ni, dia rentetan daripada kita faham LR lah. Dan kita dapat buat LR, kita jumpa masalah kajian. Bila dah jumpa masalah kajian, kita dah dapat objektif kajian. Jadi kita dah aim nak dapatkan hasil apa. Sebenarnya masa tu kita dah ada andaian ataupun istilah kita sebut hipotesis. Kalau yang buat kuanti, kalau yang buat kuali kita dah dapat jangkaan hasil. Kita dah boleh menjangka apa hasil kajian. So kalau kita dah boleh jangka apa hasil kajian, sebenarnya dia ada tapak sebelum dapat hasil tu. Tapak itulah teori ataupun konseptual juga kepada kajian kita. Teori tu duduk sebelum kita, selepas objektif kajian kita dapat, sebelum kita buat analisis lah untuk dapatkan hasil, kita mesti melalui satu lagi step ataupun satu lagi bahagian kita sebut sebagai teori lah. So hari ni saya akan jelaskan berkaitan dengan theoretical framework. Saya harap ramai daripada kita dah tengoklah slide yang saya bagi sebelum ni. Okey, dah saya share slide ni. Boleh nampak kan? Nampak kan? Boleh Doktor, boleh. Okey. Sekejap ni, saya share ni. Okey. Saya pergi, nak kata laju tak laju, tapi saya mengharapkan semua dapat bagi perhatian dan fokus. Kalau tak faham nanti boleh tanya. Masa kita hanya ada 45 minit sahaja. Dah 50 minit je daripada sekarang. Okey, so mohon sangat bagi perhatian, tak faham boleh tanya. Kerangka teori kita sebut sebagai theoretical framework ataupun conceptual framework di dalam penyelidikan. Bagaimana kita nak faham, first kita kena faham dan bagaimana kita nak guna kerangka teori ni. Saya tahu kita ni masih lagi dalam step awal penulisan, jadi kerangka teori ni duduk kat tengah-tengah. Walaupun tak sampai lagi, tapi seperti yang saya sebut minggu lepas, kita kena memahami the whole thesis lah. Flow thesis kita tu kita kena faham. So kat mana kerangka teori letak? Dekat sini lah. Di sini kotak purple ni. Bermula daripada LR, saya sebut sebelum ni, sorotan literatur ataupun LR ni adalah nadi kepada penyelidikan ataupun tesis kita. So kita buat LR, apabila buat LR tu kita akan jumpa konflik sebab kita baca LR fokus kepada apa yang kita minat nak kaji tadi, kita jumpa pandangan-pandangan, artikel-artikel yang ada pro dengan kontra. Ataupun kita istilah lain ada konflik di dalam kajian literature yang kita baca. So kat situ akan menghasilkan pernyataan masalah kajian ataupun research problem. Apabila dah terhasil research problem, kita boleh keluarkan persoalan kajian. Sebab dia daripada isu kat situ sebenarnya justru timbul persoalan kan. Sebenarnya secara automatik memang dia dah ada kat situ. Masalah kajian, persoalan kajian kita boleh bina daripada masalah kajian. So andai kata keluar satu persoalan
persoalan kajian, makanya kita boleh bina objektif kajian. Yang saya kata ubah perkataan je tu kan, kalau bagaimanakah mekanisme pembentukan dinar emas. So bagaimanakah tu kita tukar kepada menganalisis ataupun mengkaji mekanisme penggunaan dinar emas contoh. Jadi itu objektif yang kita boleh bina. Apabila ada objektif, kita menung untuk dapatkan metod yang sesuai untuk selesaikan masalah. Penyertaan masalah tadi kan, untuk selesaikan masalah itu kita nak guna kaedah apa, metod apa untuk menghasilkan penyelesaian itu. So kita dapat tentukanlah kuali ke, kuanti ke, nak guna kaedah pengumpulan data guna apa dan analisis data bagaimana. So kat situ adalah metod. Okey, selepas kita dah dapat metod, kita cuba jangkakan apa hasil kajian kita. Kita cuba jangkakan apa hasil kajian kita. Apabila kita dah dapat jangkaan untuk hasil kajian segini akan keluar, makanya apa tapak tu? Apa yang kita nak sandarkan? Kalau kuantitatif, kita nak uji teori apa? So kat situ masa kita buat LR, untuk kuantitatif dia dah ada aim dah. Benda yang hendak diuji ataupun variable-variable yang hendak dianalisis itu. Dia dah dapat dah gambaran masa buat sorotan literatur awal lagi untuk kajian kuantitatif. So dalam kerangka teori, mudahlah dia akan nampaklah teori apa yang dia nak uji, yang nak guna untuk dia keluarkan konstruk-konstruk untuk dianalisis melihat kepada fokus perkara yang hendak dikaji tu. Mungkin ada tambah baik konstruk ke apa ke kan, dan dia nak menguji kepada teori. Itu adalah kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, dia lebih kepada sandaran teori je lah. Sandaran teori. Dia kena ada. Kat tengah tu disandarkan hasil yang kita dapat ni. Hasil yang kita dapat tu sandar kepada teori apa. Biasa orang tanya macam tu. Itu je sebenarnya. Kalau kita boleh faham kat sini, kita nampak keperluan dan kepentingan teori di dalam kajian. Jangan kita buat pandang remeh teori ni. Sebab kadang-kadang kita buat LR pun kita tak tengok pun dia guna teori apa. Kalau boleh kita cuba concern dengan teori masa kita buat sorotan literatur awal lagi. Sebab tak nampak tak apa guna dia sebagai tapak tu. Sebab dia tak boleh keluar hasil tu geduk-geduk macam tu je hasil. Mesti kan baru petikai. Nak elak orang petikai hasil kita, terutama yang kualitatif, mesti ada sandaran teori. Okey, saya beri contoh siap-siap biar mudah nampak. Ada yang tak faham nanti boleh tanya terus. Slide awal ni memang saya nak suruh faham dulu, lepas tu saya akan beri contoh. Okey, biasa kan kalau kita bercakap pasal teori, sejujurnya memang kalau ikut pengalaman saya, pelajar-pelajar memang takut dengan teoretikal dengan conceptual framework. Kes dia kata macam kita kan pengajian Islam, doktor, tak ada teori pun yang boleh kita pegang untuk kita uji ataupun untuk kita sandar. Sebab kita base kepada Quran hadis kan. Jadi dia orang macam takut sebab tak boleh nak keluar teori yang betul-betul nampak dan jitu benda tu. Okey. Dia senang je tips saya kalau nak tahu kita guna teori apa, kita andaikan jangkaan hasil kita apa sebenarnya. Nak keluarkan hasil tu, nak jadikan dia macam tu, biasanya teori ni duduk kat tengah-tengah ni. Kita kenal pasti dulu isu kan, LR kan, kenal pasti dulu isu. Isu yang ada ni, 2-3 isu yang keluar, mesti kita akan tengok bina objektif kan. Lepas tu kita buat andaian hasil apa kita nak selesaikan. Kalau contoh saya kan, saya buat baru ni, saya kata saya buat kajian PhD pasal mekanisme penggunaan dinar emas tu kan. Daripada isu-isu yang berlaku tu, masa tu tak tahu lagi tajuk apa, masa nak tentukan teori, saya kena gambarkan apa sebenarnya jangkaan hasil. Jadi daripada literature yang buat, saya nampak saya ni sebab banyak sangat masalah dengan mata wang semasa ni, mata wang ringgit Malaysia yang tak stabil ni. Dan ada pula cadangan kata guna dinar emas tu lebih stabil kan, ikut sejarah apa sekian-sekian. So jangkaan hasil saya nak mekanisme lah kan, maksudnya nak mekanisme untuk penggunaan dinar emas currency ekonomi dalam ekonomi semasa. So apabila saya kata mekanisme, teori saya mesti tak lari daripada mekanisme dan tengok asas kepada apa saya nak pegang. Saya sebut mata wang kan, dinar emas tu mata wang. So teori mata wang lah. Dia tak lari daripada tapak tu. Jadi kalau siapa-siapa petikai pasal hasil kajian saya, dia orang tak boleh nak kecam lah sebab kita berpegang kepada teori. Ada landasan yang kita pegang.
Itulah kepentingan teori. Saya beri contoh macam ni. Contoh mudah. Tadi kalau saya di Narmas tu orang muamalat syariah dia nampak. Tapi kalau yang lain risau takut tidak nampak kan. Yang ni saya cuba saat ni baru dah 5 minit sebelum kelas. Saya cuba datangkan satu teori yang kepentingan teori kat tengah tu contoh yang semua orang boleh nampak. Gini. First issue kan, saya kata issue dulu. Isu tu kita fokus kepada kasut ni. Fokus kepada kasut. Kalau kita pakai kasut mudah melecet. Okey, biasalah tu kasut kalau yang ada high heel tu biasa melecet lah. Kan? Ataupun bukan high heel pun ada sejenis kasut yang buat kita rasa tidak selesa kan. Kalau kita pakai lama pagi sampai petang kan kat office ke ada kerja-kerja kita mulakan pakai kasut tu memang buat kaki kita rasa lengur-lengur dan tidak selesa. So itu isu yang kita kenal pasti. Jadi untuk penyelesaian kepada kaki yang tidak selesa, melecet dan macam-macam lagi isu yang timbul melalui literatur kita, jadi adalah matlamat ataupun objektif kajian akan timbul kan, ada justru timbul soalan apa-apa pasal ada objektif timbul. Saya nak cakap kat sini, masa duduk di bahagian teori tu, kita dah aim dah apa yang kita nak hasilkan. Mestilah kita nak hasilkan satu kasut yang yang bagi keselesaan dan erti kata mudah kasut untuk kesihatan. Tu contohlah hasil kajian yang kita gambarkan akan dapat. Saya bagi nama siap-siap lah Medifit. Kalau siapa search nanti Medifit ni kasut kesihatan lah. Dan kasut ini casual dan dia menarik. Jadi orang ramai boleh beli dalam masa yang sama dia akan dapat benefit kasut tu kasut kesihatan. So bagaimana dia nak aim kepada kasut tu, dia mesti akan berpaksikan ataupun ada tapak, ada sandaran kepada teori yang dia tengok untuk menghasilkan kasut yang kesihatan tadi tu, kasut yang selesa tadi tu kan. So teori apa yang nak guna kat situ, mestilah dia akan tengok teori ataupun konsep penciptaan kasut kan. Kaedah penciptaan kasut mesti ada tapak, mesti dia kena saya pun tak tahulah macam mana, tapi nak cakapnya base kepada konsep itulah untuk buat kasut itu. Dan dia kena selitkan satu lagi konsep ataupun teori Medisol. Yang mana Medisol ini adalah teori perubatan untuk kaki. Teori perubatan khusus untuk kaki dia sebut Medisol. So semua setiap aspek kaki, tulang kaki lah apa semua tu dia tengok benda tu, dia landaskan dengan konsep Medisol ini supaya kasut yang terhasil nanti dia boleh jadi selesa dan tidak melecet dan tidak rasa lenguh apa semua tu lah. Dia plus pula dengan satu lagi pandangan. Okey, kalau sebut teori konsep, pandangan apa semua kan pun diterima sebagai teori. Contoh pandangan ulama kan boleh diterima sebahagian daripada teori kita, dalam kotak teori kita boleh letak. So satu lagi pandangan pengguna yang trending hari ini berkaitan dengan kasut. Dia search kan ada Google trending tu kan. Dia pegang kat situ pula. Dia tengok apa kasut yang trending sekarang yang digemari oleh pengguna-pengguna di Malaysia. Okey, so nampak tak? 1, 2, 3 benda ni dia masukkan dalam kolom teori atau dia dalam theoretical lah. Dan benda ini yang akan membawa kepada hasil kajian nanti. So hasil dia tu orang tak boleh petikai lah. Ada kok kasut yang kasut kesihatan tapi dia menarik dan casual. Ada boleh sebab dia gabung antara pelbagai teori. 2 teori ataupun 3 teori. Tu contoh mudah. Nampak tak kenapa teori dan konseptual ini penting? Sebab dia menjadi landasan kepada hasil kajian kita. Jadi lepas saya terangkan bagaimana pula theoretical framework untuk kita dalam pengajian Islam. Kalau kita sebut kuantitatif punya research, memang of course lah ada teorinya kat tengah tu sebab dia menguji teori. Yang kita confuse apabila kita sebut pengajian Islam kan. Yang itu kita rasa ada ke pengajian Islam, ada ke teori dalam pengajian Islam. Teori dan conceptual framework memang berbeza. Kalau sebut teori, dia teori lah. Teori kepada sesuatu perkara. Kalau konseptual tu dia dah diperincikan untuk kajian kita dah. Untuk kajian apa yang kita nak buat tu lah. Kalau teori kan teori umum. Teori yang boleh guna kepada semua benda lah. Tapi kalau konseptual tu dia dah dia dah perincikan konseptual kepada kajian kita. Ataupun kalau produk-produk kita nak hasilkan, konseptual penghasilan produk dah. Step-step dia base kepada hasil kita tu. Begitu juga beza antara teori dan konseptual. Okey, setakat ni boleh faham tak keperluan teori tu? Ustaz Yusof, faham tak?
InsyaAllah, Doktor. Hafizah, boleh faham tak? Alhamdulillah boleh sikit-sikit. Sikit-sikit. Ayat sikit-sikit tu tak sedap tu. Kang nanti. Cuma tak berapa pasti kerangka teori yang saya buat ni betul ke tidak, menepati tak teori yang doktor sampaikan. Kena matchkan terus tengok apa yang kita faham tu betul tak maksud kerangka teori kat situ. Ni tak habis lagi, ni baru mukadimah. Nanti tengok kan. Saya nak suruh faham lah ni kenapa pentingnya teori dan teori tu duduk di mana dalam penyelidikan. Tu baru slide awal kita lah. Yang ini mungkin faham lah insyaAllah. Hak nak masuk ni detailnya, perlu ke sebenarnya kerangka teori dalam tesis? Yang ni ramai pelajar tanya saya apabila mereka mungkin tengok video Dr. Oti kan, Osman Talib kata tak perlu. Dr. Osman Talib adalah otai lah daripada UPM berkaitan dengan kaedah penyelidikan. Sebab Dr. Osman ada sebut tak perlu, dia kata untuk kualitatif. So dalam tesis kita perlu ke? Gitu kan. So kalau untuk, sebab saya diberi peluang pegang subjek topik ni untuk hari ni, saya nak jawab lah, perlu sebagai landasan teori. Bukan untuk menguji teori tapi perlu sebagai landasan teori. Macam yang awal-awal tadi saya sebutlah. Okey. Kok mana pun, kalau kita ni kuali secara mana pun, kajian kita ni linier sangat, kita mengkaji benda yang tak ada teori, tak nampak, tak boleh nak gambarkan dengan teori pun, sekurang-kurangnya ada landasan yang boleh hint kepada teori untuk kajian kita. Gitu je. Jadi kalau mana buat kualitatif, janganlah stres sehingga kita nak tengok terperinci yang mungkin untuk konstruk-konstruk di dalam teori. Tak perlulah untuk yang kualitatif. Hanya kuanti saja yang perlu detail pasal konstruk. Konstruk-konstruk ni dia macam benda yang nak dianalisis di bawah teori itu. Kita sebut variable. Variable sama ada independent ataupun dependent variable tu dia terbit daripada teori lah. Jadi yang itu lebih kepada kuantitatif. Okay, sebab itulah kalau kita nak tahu kekuatan sejauh mana perlunya teori ni dalam tesis kita, kita kena faham dulu pendekatan kajian yang kita ambil tu apa. Jadi sebelum masuk tu, saya rasa kita kena faham kat sini dulu sekejap. Antara kualitatif dengan kuantitatif research. Kan tadi saya kata yang kuali macam pengajar Islam lebih kualitatif, tapi tak mustahil yang ramai juga di kalangan pelajar Fakulti Pengajian Islam terutama di pengajar dakwah yang ambil pendekatan kuantitatif. So kalau yang kuantitatif di bawah Dr. Ros biasa memang ambil kena tough lah teori yang disebut dalam tesis nanti dan perlu ada penjelasan dengan konstruk-konstruk yang dianalisis. Tu kalau kuantitatif. So kita kena faham kuanti dan kuali ni kalau kita dengar juga kan, induktif dengan didaktif. Jadi hari ni saya nak suruh clear siap-siap dah sebelum kita buat proposal betul-betul ni. Okey, kalau kita sebab saya sebut awal tadi kuanti tu lebih kepada perlu teori kan, dan kuantitatif ni adalah kajian lebih kepada kajian didaktif. Kenapa didaktif? Sebab dia daripada atas ke bawah, top to bottom lah kan, daripada atas ke bawah. Beza dengan kualitatif ni daripada bawah ke atas, bottom up. Okey, kenapa induktif dengan didaktif kita kena faham, sebab kat sini kekuatan teori yang perlu kita guna dalam tesis. Okey, kita bezakan, kalau didaktif ni dia biasanya ada pemboleh ubah. Ada pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni perkara yang hendak dianalisis lah ataupun variable. Okey, kalau kualitatif kita tak sebut variable tapi kita sebut perkara lah. Perkara yang hendak dikaji, biasa macam tu Okey, ataupun fenomena kan. Biasa fenomena ni kuali lah. Okey, dan didaktif untuk kuantitatif juga biasanya didaktif ini sebab adanya pengujian dan pengesahan teori. So dengan variable ataupun isu dalam penyataan masalah kita highlightkan. Jadi kat situ sebenarnya kita dah kenal pasti variable. Kita dah kenal pasti apa yang kita nak analisis. Apa yang hendak kita kaji. Pemboleh ubah tu. Okey, jadi masa baca literature tu kita dah aim dah.
Okey, contoh kita kata kita tengok, kita baca, kita cenderung untuk melihat kepada gaya kepimpinan guru besar yang menghasilkan sekolah kluster cemerlang contoh. Okey, sebab perasan tak kalau saya sebut ayat macam tu, mesti dia ada variable-variable dia yang berbeza. Pendekatan kepimpinan ni, guru besar ni sama ada dia guna diktator, diktator kan, yang diktator ni yang suka merintah ni, kan. Jadi pendekatan tu diktator tu kita diktator kita tengok pula apa elemen di bawah kepimpinan diktator tu. Elemen-elemen tu yang kita kata variable yang dianalisis. Dan perkara yang berlaku kat sekolah itu diuji dengan teori yang dikenal pasti dari sudut gaya kepimpinan itu. So kita nak kata pengujian tu sekolah A ni, contoh kata sekolah Bandar Baru Bangi ni, variable yang kita keluarkan tu base kepada sekolah Bandar Baru Bangi ni, kita uji dengan teori kepimpinan, gaya kepimpinan diktator tu contohnya. Sejauh mana sekolah itu boleh berjaya base kepada teori yang kita ambil tu lah, tapi dia kena match lah dengan variable-variable konstruk yang kita tentukan. Kat mana nak ambil konstruk itu, nak kenal pasti konstruk dalam literature lagi. Itu yang saya kata ni, kalau kuantitatif, start kita buat LR tu lagi, kita dah detect dah variable. Maksudnya kita dah nampak dah teori apa sebenarnya kita nak guna dan nak uji. Masa LR lagi. Dia berbeza dengan kuali. Kuali kita baca tu, masa LR kita duk nampak ke isu kan, gambaran fenomena isu. Jadi tak adalah kita direct detect pengujian kepada teori tadi. Dia berbeza dengan didaktif lah, induktif ni. So benda penting saya nak cakap ni, kalau buat kuantitatif dia lebih kepada kajian didaktif yang mana pengujian teori itu berlaku. Okey, dan outcome dia ataupun hasil dia adalah impak kepada hubungan IV dan DV. So hasil itu dia akan tengoklah hubung kait antara pemberi ubah bersandar dan tidak bersandar. Bebas bersandar dan bebas. IV DV. Tu dia punya hasil kajian kita nantilah. Tu yang kuantitatif lebih kepada didaktif. So dalam tesis nanti janganlah nak tulis buat pendekatan kajian kita ni adalah didaktif dan induktif. Oh pening nak kaji. Dua-dua nature apa tu kita kata cara gaya kajian yang berbeza. Sangat-sangat berbeza. Hak tu bottom up, hak tu top down. Top down kan istilah top down. Jadi so didaktif ni daripada atas ke bawah, top down. Sebab dia ada dah di teori dah ke atas tu diuji. Okey, ingat tu kuantitatif dan didaktif. Berbeza dengan kuali. Kuali ni saya dan mana-manalah siapa-siapa yang nak buat kualitatif ni. Biasanya kita akan baca perkara yang hendak kita kaji dalam LR tu yang kita nampak berbentuk lebih kepada fenomena lah. Isu-isu yang kita kata benda yang kita baca tu tak adalah kita terus nak kait dengan terus ada teori yang mendasari, kita memang tak nampak direct lagi. Kita tak nampak direct lagi. Cuma mungkin masa kita nak buat soal selidik ke apa semua tu, sebab tu masih lagi berpegang kepada landasan teori. Landasan bukan teori. Itu berbeza dengan kuantitatif, saya sebut teori bukan landasan. Tapi kuali ni, di didaktif ni dia lebih kepada kita nak jalan apa-apa ni kan, mestilah ada landasan. Mesti ada gambaran kepada teori tu. Mesti ada guidance lah. Gitu. Dia bukan teori yang kita pegang. Okey. So yang mana selepas kita dapat nampak sesuatu isu yang hendak kita selesaikan, fenomena ke, dia last sekali outcome dia kat situ mungkin kita boleh mencadangkan garis panduan. Perasan tak? Mekanisme kan, saya kata kajian saya pula mekanisme kan. Kita ada yang mencadangkan dawabit, kalau yang bahagian syariah yang fiqh ni dawabit Ada juga yang biasa kita dengar, kita highlightkan hasil kepada garis panduan apa-apa. Nampak tak? Jadi dia daripada fenomena yang berlaku, kita jumpa tentukan metod dan lepas tu kita dapat hasil berbentuk macam tu. Garis panduan, parameter, atau wabit, apa lagi
Dia nampak seketul, baru nampak benda tu dan ada kepada yang boleh yang cenderung untuk menghasilkan teori lah. Kalau garis panduan tu sebenarnya dia sebahagian daripada elemen-elemen dalam teori, nampak tak? Dia seolah-olah dia pula yang memberi kecenderungan untuk membangun sebagai teori hasil bawah kualitatif ataupun induktif ni. Sebab tu dia sebut bottom up. Dia daripada bawah. Dia daripada bawah. Ini induktif adalah button up ni kualitatif. So beza dia sini saya nak suruh mudah faham kita kalau pembentukan theoretical framework dan conceptual framework ni yang betul-betul teori yang diuji adalah dari sudut quantitative research sahaja. Kalau yang kualitatif ni lebih kepada landasan teori. Sebab tu lenient sangat. Pandangan ulama pun kita boleh masuk dia sebagai landasan teori. Kita boleh letak dalam kolom theoretical framework tu. Pandangan Wahbah Zuhaili ke pandangan siapa-siapa kan ulama tu kita boleh masukkan. Tapi dengan syaratlah hasil nanti dia mesti dilandaskan dengan pandangan mazhab pandangan itulah, pandangan Wahbah Zuhaili itulah. Ataupun nas-nas kan. Nas-nas Al-Quran apa semua kita pegang. Contoh wa ahalullahul bai' wa harramar riba. Kita berpegang kepada ayat ini. Ayat yang mengharuskan jual beli, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. So kita punya hasil tu kita nak kaji, kita nak bangunkan parameter bai'inah, produk untuk bai'inah. Contohlah ni untuk kewangan punya produk kan. Jadi apa yang kita keluarkan hasil itu, kita mesti relate lah dengan nas tadi. Dia mesti relate. Dia tak boleh yang umum sangat ayat Quran kita ambil. Tuk hasil dia tidak spesifik. Orang akan petikai, pemeriksa akan petikai. Sebab tu saya ingat gambaran awal saya tadi, saya letak kolom kat tengah tu teori, gambaran hasil dan lepas tu ada isu. Teori tu memang dia menggambarkan hasil yang kita dapat. Dia bukan terlampau umum sangat-sangat tak juga. Tapi dia dah direct dah kepada hasil kita. Beza tu induktif dengan diduktif. So kita faham kat situ jadi kita taklah stres sangat. Oh aku ni kualitatif, kajian induktif rupa-rupanya. Bottom up. So yang ini landasan teori sahaja. So kalau landasan teori kita boleh guna pandangan ulama, kita boleh guna ayat Quran. Tak adalah sebut teori-teori nama teori Gresham's law ke teori apa nama semua international teori-teori ni datang dari barat. Jadi janganlah pula kita stres kan nak cari nama teori. Tidak semestinya teori tu ada nama. Dan baru ni student saya buat teori Al-Ghazali. Saya kata nama apa tu yang pandangan Al-Ghazali pun dah diteorikan. Dia kata sebab ada kajian yang telah bangunkan establish dah teori Al-Ghazali. So tak apa dia follow lah yang tu. Okey. Di mana kita tentukan untuk kajian kita kuali ke kuanti, kita ni lebih induktif ke lebih kepada diduktif. Settle kat sini, relax lah, kita dapatlah teori. Okey, yang ni saya skip sebab saya dah, yang ni apa yang saya terang tadi sebenarnya dah termasuk dalam slide-slide ni lah. So saya dah ringkaskan ni, yang mana baca tu akan faham insyaAllah beza antara diduktif dan induktif. So lepas ni 35 orang dalam kelas ni jangan nanti letak dalam tesis dua-dua ni ada. Kajian saya ni lebih kepada diduktif, ada juga induktif. Kalau boleh jangan gabung dua-dua tu sebab mixed method ni bukan semua kajian sesuai untuk mixed method. Okey, yang ni baru kita masuk ni sikit. Setakat ni boleh faham Kalau tak faham boleh tanya. Ni baru mukadimah baru ni. Okey, saya risau tengok jam. 3.37 dah. Okey, teori dan kerangka teori. Beza sikit kalau teori ni benda yang umum, penjelasan yang kukuh mengenai aspek dunia semula jadi yang melibatkan hukum, hipotesis dan fakta. Bersifat umum lah. Teori kan benda yang sesuatu perkara yang dihuraikan secara umum tapi dia spesifik untuk menghasilkan perkara tersebut, kita sebut teori lah. Okey, kalau kerangka teori ni dia dah ada himpunan konsep-konsep ke ciri-ciri ke kat dalam kerangka teori tu. Kalau yang ada pemboleh ubah dalam kerangka teori tu kita dah boleh detect dah untuk kuantitatif ada dah pemboleh ubah kat situ. Okey, itu dah jelas kat situ. Saya tak nak pergi lama.
Okey, fungsi kerangka teori dalam kualitatif yang ini sebenarnya saya nak menguatkan lagi, kualitatif pun perlukan teori sebab ada kajian-kajian nama-nama ni contoh Osman Lebar kata teori perlulah untuk mendefinisikan dan menjelaskan permasalahan kajian untuk kualitatif. Jangan kata tidak ada teori kan. Jadi ni saja saya nak masukkan ni sebab nak kukuhkan dalam kuali pun kena ada teori. Landasan teori. Okey, untuk kerangka teoretikal bidang pengajian Islam, yang ini saya ambil slide yang pernah slide inilah sekeping ni yang pernah dibincangkan oleh Dr. Munawar dan Dr. Prof Zainab. Jadi benda ni pun kita matchkan di bawah teori pengajian Islam. Struktur teori yang dipakai sebagai landasan kepada pendidikan yang hendak dilakukan, ini pun istilah digunakan landasan juga. Pendapat yang dikemukakan secara sistematik sebagai suatu keterangan mengenai sesuatu peristiwa berdasarkan pendidikan empirikal juga disebut boleh diangkat sebagai teori. Ayat Al-Quran, hadis boleh dijadikan teras atau asas kepada teori. Landasan teori lah, asas dia kan teras. Teori dapat membantu pendidik melihat bidang ilmu secara sistematik. Kan, maksudnya kalau kita dah nampak jangkaan hasil kita dah susun dah teori itu sistematik dah based kepada hasil yang kita nak dapat tadi. Sebab tu teori ni membantu pendidik melihat bidang ilmu tu bersistem. Jadi dia cantik lah macam nak buat kasut kesihatan kan dia dah susun dah. Kena tengok teori Medisol, kena tengok teori buat kasut, dia kena tengok apa tu pandangan trending kasut. Dia dah susun dah benda tu untuk menghasilkan sesuatu yang penyelesaian kepada isu tadi. Gitulah, itu yang maksudnya lebih sistematik lah kalau adanya teori. Teori ni cukup penting, dia mencantikkan kita punya tesis. Kerangka teori berbentuk konsep, termak, definisi, model, boleh masuk kat situ. Cuma nanti nak susun biasa dalam gambar rajah. Tapi jangan pula, Dr. Sami sebut gambar rajah lah. Tidak semestinya wajib ada gambar rajah. Jangan duk ingat kalau sebut teoretikal, kerangka teori kan. Jangan sebab ada kerangka ni kan doktor takkan tak ada gambar rajah. Ya, disebut sebagai kerangka teori based kepada hak benda kita nak hasilkan tu, teori yang kita guna dalam hasil kita. Sebut tu bukan untuk kita bangunkan kerangka teori, nak kena lakar semua tak wajib. Kita just buat huraian saja pun dah cukup dah. Cukup dah untuk kerangka teori kita. Okey, ni saya ulang kerangka teori boleh dikenal pasti melalui literature yang berkaitan dengan topik yang diminati. Okey, sebenarnya mudah sangat kerangka teori ni. Kalau kita baca masa LR tu kita dah nampak siap-siap dah apa sebenarnya teori yang kita boleh guna nanti untuk kajian kita. Okey, bagaimana tentukan teori? Tengok LR, lepas tu perbincangan dengan pakar bidang. Biasanya gitulah, lepas kita buat LR, kita bincang dengan supervisor ni, saya cadangkan teori ni untuk kajian ni kan. Supervisor dia akan, kalau saya akan match tu apa andaian hasil kajian budak ni. Dia nak cadangkan teori ni. Kadang-kadang teori, dia orang ni datang macam-macam teori. Pening punya dia. Cara tip saya, matchkan dengan akal hasil kajian dia tu. Kalau benda tu lari jauh, tak payah guna teori ni. Saya akan suggest macam tu. Kalau dia macam kena dengan hasil kajian, okey cantik. Teori ni kita boleh guna dan kita boleh gabung. Tapi pastikan ada kesinambungan di dalam penggabungan teori ataupun konsep yang kita ambil. Snowball saya dah cerita minggu lepas, maksudnya boleh tentukan teori based kepada snowball artikel kan. Sebab bukan semua artikel ada sebut pasal teori. So kalau ada satu artikel sebut pasal teori kita nak detailkan lagi teori tu, buat snowballkan artikel tu. Tengok rujukan lah kan. Saya dah pernah sebut minggu lepas, tak ulang lah. Takut tak sempat. Okey, kerangka konsep. Tadi saya kata beza kan. Teori dia lebih kepada teori khusus untuk kita punya kajian kita. Kalau saya kata teori kita untuk Bainah tadi, dia akan tengok konsep, dia akan pegang satu ayat wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba, pegang pada satu ayat itu, dan dia akan tengok konsep riba dalam Islam. Contoh dia nak buat bainah tu kan, produk bainah. So teori yang itu. Tapi kerangka konsep ini adalah gambaran tentang teori yang dipilih sebagai landasan kepada sesuatu pendidikan yang disusun atau dihuraikan dalam bentuk gambar rajah. Kalau konseptual ni kita dah nampak dah teori yang kita nak guna gabung tadi tu. Yang ni kita huraikan lebih spesifik dalam gambar rajah.
Dan setiap gambar rajah tu biasa teori kan dia kan ada point, kita boleh point outkan lagi apa dia duduk bawah teori tu. Kalau yang kuantitatif ialah sebab variable kat situ banyak kan. So dia boleh keluarkan variable-variable masa dalam kerangka konseptual. Masa kat situ dia nampaklah apa IVDV yang dia nak uji apa semua kan di dalam kerangka konseptual. Kerangka yang menggambarkan perkaitan di antara pelbagai pemberi ubah bebas dengan pemberi ubah terikat. Yang ini dimaksudkan dengan kuantitatif maksud kerangka kalau disebut pemberi ubah variable independent dengan dependent ni memang kait dengan kuantitatif. Tu saya awal slide tadi kita kena faham dua, kuanti dan induktif dan didaktif. Induktif untuk kuali, didaktif untuk kuanti. Nanti ni sedikit nanti ni balik. Okey, so kerangka konsep beza sikit dengan teori sebab kerangka konsep ni biasanya dalam bentuk kerangka sebab kita nak nampakkan detail konsep-konsep yang kita dah pecah-pecahkan mengikut hasil kajian, mengikut kajian kita lah yang hendak kita gambarkan dalam hasil kajian itu. Dia dah jadi macam lagi detail lah. Okey, yang ini tak apa, saya dah ringkaskan. Contoh mudah. Ni contoh mudah lah, saya nak suruh faham beza antara teori dengan konseptual. Kan saya sebut teori tu macam dia umum kan. Kalau teoretikal contoh untuk dia buat kajian ini berkaitan dengan tabiat pemakanan ni, makanan kesihatan ni, teoretikal dia tabiat pemakanan yang menjejaskan kesihatan. Lalu konseptual dia makanan khusus yang boleh dimakan dan hubungan mereka untuk menentukan isu kesihatan seperti tekanan darah tinggi atau diabetes. Tekanan darah tinggi dan diabetes ini adalah variable yang nak uji, variable yang nak dianalisis. Tu dia IVDV dia masuk kat konseptual. Kalau teoretikal tu dia umum lagi. Yang ini lebih kepada kuantitatif jugalah sebab pengujian teori. Okey, yang ini pun kuantitatif juga. Apabila dia nak menguji teori, dalam kerangka konsep dia akan keluarkan semua variable-variable yang dia matchkan dengan LR yang dijumpa lah, yang dia dirasakan sesuai dengan kajian dia tu. Tak semua, mungkin dia tak masukkan semua, tapi ada justifikasi. Kenapa tak masukkan semua mengikut model Fiore ni contoh. Sebab ada sebab lah, sebab dia nak matchkan dengan perniagaan PKS kat Selangor. Contohlah, adalah justifikasi dia. Okay, nampak tak dia beza antara teoretikal dengan konseptual. Teoretikal ni teori je ataupun konsep-konsep yang digabungkan ni dia tak bawah teori. Okey, tapi kerangka konseptual ni dia dah detail dah kepada kita punya kajian dan juga yang kita gambarkan hasil kajian kita nanti. Ni kuanti lah. Okey. Contoh dia kalau kerangka konsep, cara nak buat kerangka konsep ini maksudnya ada 3 kotak kan saya kata tadi dia ada gambar dia ada gambar rajah kan. Yang ini saya kekalkan apa yang telah diajar oleh Dr. Munawar yang lepas tu sebab saya tak nak kita confuse. Contoh ada 3 kotak. First semua orang semua orang student saya termasuk ni yang sekejap lagi bengkel ni untuk yang dalam kerangka konseptual ni mesti mulakan dengan sumber. Okey, mesti mulakan dengan sumber. Lepas tu di tengah-tengah ni ada proses. Di tengah-tengah ni ada kotak proses. Dan yang terakhir ada kotak matlamat. Kotak matlamat ini adalah hasil kajian sebenarnya yang kita matlamatkan. Itulah. Okey, lepas tu sumber ni lebih kepada teori sebenarnya. Lebih kepada teori yang kita guna. Ini adalah kerangka konseptual framework kita. Kat mana nak detailkan dia beza dengan teori adalah di proses ni sebenarnya. Tapi sebab nama dia kerangka konseptual thesis, so kita kena gabungkan ketiga-tiga ni di dalam kerangka konsep. Itu je. Senang kan? Senang. Sedap Dr. Salmi ni senang aja kan. Senang je. So kita tentukan teori. Teori ni masa dalam thesis kita hurai. Dalam thesis kita tak buat kalau kualitatif lah, biasa tak buatlah gambar rajah untuk theoretical framework sebab kita gunakan, kita boleh sebutkan 1-2 teori yang kita tengok kita pegang. Jadi kita hurai je bila yang selepas habis theoretical framework kita buatlah pula kerangka konseptual kan ataupun conceptual framework. Masa conceptual framework inilah bentuknya. Okey, boleh Saya risau takut nak habis masa. Okey, ini adalah yang kuali yang saya punya.
teori yang saya letak adalah inflasi dengan teori mata wang. Contoh yang zaman saya buat lah. Okey, konseptual tu saya detailkan teori-teori yang mana teori ni 1, 2, 3, 4 ni menjadi landasan untuk pembentukan mekanisme dinar emas. Mekanisme kan saya kata saya ni aim dia mekanisme. Mekanisme tu berpaksi kepada landasan teori inilah. Tu contohnya. Lepas tu untuk okey, itu matlamat dia lah. So beginilah kalau kita buat untuk yang contoh untuk kajian kualitatif. Okey, seterusnya contoh ni kalau kerangka konseptual untuk kajian kualitatif tadi. Yang contoh yang saya lah sumber, teori mata wang, proses, saya masukkan prinsip-prinsip dan teori yang mendasari mekanisme saya tu. Sebabnya itulah matlamat saya untuk menghasilkan mekanisme penggunaan dinar emas sebagai mata wang. Nampak tak? Nampak kan? Maksudnya dalam proses ini kita perincikan kepada hasil kajian kita. Sebab kalau tengok mekanisme penggunaan dinar emas, benda besar teori aku pegang ni, teori mata wang ni. Kat sinilah letaknya. Tapi nak proses untuk menghasilkan mekanisme, saya menggunakan pendekatan landasan teori ini. Macam begitulah. Hai, harap faham saya faham. Saya mengharapkan orang lain faham apa yang saya cakap ni. Saya nak uji minda ni apa sekarang ni? Sempat aku mau uji minda. Apa ni? Boleh saya tanya sedikit? Boleh tanya. Terus tanya. Puan Siti ya. Bila doktor cakap pasal contoh yang doktor bagi tadi doktor nak membina mekanisme. Makna dia mekanisme tu tak ada. Tapi doktor nak daripada tesis tu, hasil daripada tesis tu seolah-olah macam ada satu produk baru, betul? Itulah novelty dia. Yes. Maknanya kita boleh daripada kajian-kajian kita boleh mencadangkan satu mekanisme baru yang mana inilah sebenarnya penghasilan yang boleh digunakan oleh masyarakat daripada hasil tesis kita, betul? Betul. Okey. Maknanya tak salah lah kan kalau kita nak suggest sesuatu. Memanglah tak salah, memang yang itu kena suggest sesuatu terutama untuk PhD level. Siti PhD ke? Ya. Ya doktor, ya. Siti ya memang kalau tadi selamat tahu kalau Siti kata hasil itu cadangan mekanisme. Dia lebih selamat compare dengan membangun ataupun menghasilkan mekanisme. Saya punya kajian saya membangun asalnya saya buat membangun mekanisme. Tapi untuk selamat dunia akhirat penyelidik saya suruh minta tukar untuk membangun tu saya ubah kepada mencadang. Walaupun kita kata mencadang, kenapa saya kata dia lebih selamat? Sebab kalau mencadang kita tak perlu pengujian. Tadi kan Siti kata untuk kita novelty kita menghasilkan sesuatu yang baru, biasanya sesuatu yang baru tu perlu pengesahan dan pengujian. Sama juga modul ke teori ke benda baru yang kita hasilkan mesti ada pengujian. So untuk selamat saya buang perkataan membangun, saya letak mencadang untuk objektif saya. Yang ketiga mencadang mekanisme penggunaan dinar emas. So walaupun mencadang tapi kita kena buat macam detail lah base kita punya kerangka mekanismenya macam mana dan setiap elemen dalam kerangka itu ada sandaran dia. Itu yang saya kata saya banyak sandaran kepada landasan-landasan teori tadi. Jadi walaupun novelty tahu Siti, orang tak boleh nak petikai. Kenapa benda ni kena ada? Semua tu datangnya daripada LR dan kita selesaikan base kepada landasan teori. Nampak tak? Betapa teori itu membantu kita punya keyakinan untuk novelty kepada hasil kajian kita. Baik. Tadi doktor Baik, tadi doktor kata yang itu doktor akan sebutkan cadangan itu adalah sebagai objektif kita yang ketiga, betul? Jadi boleh saya boleh tak agaknya doktor just bagi gambaran sahaja bagaimana untuk kita membentuk objektif pertama dan kedua kita. Maksudnya sebab kita nak mencadangkan mekanisme ni sebab kita nampak tidak penggunaan dinar emas tu tidak ada. Jadi kita pun nak antara objektif kita adalah apakah kita nak mengkaji penggunaan dinar emas kah? Maknanya itulah saya tanya objektif doktor tadi, objektif 1, objektif 2. Selain daripada objektif yang ketiga tadi. Sebab yang ketiga memang kita tahu kita nak menghasilkan novelty. Cuma yang satu, yang dua tu saya masih lagi macam mana apa objektif kita sebenarnya. Sebab kita sebenarnya nak cadangkan yang ketiga tu sebenarnya. Tapi yang satu Tapi dia mesti bagus Siti tanya sebab objektif pertama dan kedua sebenarnya yang memberi kepada objektif ketiga, yang melahirkan objektif ketiga. So memang kita aim untuk objektif ketiga tapi masa kita buat pembacaan LR
Masa kita buat pembacaan LR tu, kita jumpa kat situlah sebenarnya isu-isu sehingga kita boleh susun objektif itu. Okey, contoh ni dia berbeza mengikut kajian. Memang totally different mengikut kajian walaupun kita kata aim kita nak menghasilkan mekanisme. Cuma dia berpaksikan kepada isu yang mungkin hampirlah sama, dia boleh circle yang sama. Macam saya contoh, saya baca LR, saya tengok rupa-rupanya kesesuaian penggunaan dinar emas ni di ikut zaman sejarah dan sejarah dan juga semasa ni yang negara-negara lain praktis, ada dua pendekatan yang berbeza. Satu guna fizikal, satu guna sandaran. So yang mana lebih sesuai? Yang mana lebih sesuai, yang mana lebih tune lah kita kata nak matchkan dalam current economy. Kalau guna fizikal keleng dalam dalam uncang macam zaman Rasulullah, sesuai ke? Kat situlah timbulnya persoalan. Apabila timbul persoalan kat situ, saya bangkitkan ia sebagai objektif yang kedua. Yang kedua. Itu objektif yang kedua. Maksud tadi kan tanya saya kan apa objektif kat atas. Dia relate tau. Lepas pada kita tentukan elemen yang sesuai dalam untuk kita aim membangunkan mekanisme tadi. So yang ketiga, kita boleh mencadangkanlah mekanisme tu. Cadangan mekanisme kita relate kepada apa yang kita dapat dalam hasil yang pertama dan kedua. Okey, objektif yang pertama, saya punya kajian tu lebih kepada sebab ada perbincangan hukum berkaitan dengan kedudukan mata wang. Walaupun orang kata benda tu dah selesai, tu satu lagi benda yang saya bangkitkan dalam tesis. Apabila benda tu hukum kan hukum ni kebanyakannya dah selesai. Apa nak kaji lagi apa yang tak selesai ni? Benda itu walaupun dah selesai tapi apabila dipopularkan kembali, dimemertabatkan kembali dinar emas, ada ulama yang bahas mula dari sudut penggunaan mata wang. Jadi mereka nampak apabila dah ada alternatif dinar dan dirham ataupun mata wang emas dan perak ni, so wang kertas tu dia dah jadi macam resit hutang. Dan apabila resit hutang, ada perbahasan ulama yang kata haram. Kalau ada lambat bayar ke apa semua, kan dia hutang hutang atas hutang. Okey. Jadi benda itulah saya seolah-olah macam kaji balik revisit lah. Kaji balik nak tengok kedudukan yang kita kata perspektif semasa lah. Yang sesuai dengan semasa ni apabila dah ada ramai dah orang produce dinar dan dirham. So yang itu saya selesaikan dan dalam keadaan situ nampaklah pula isu-isu kekangan yang berkaitan dengan regulation ataupun kita kata perundangan berkaitan dengan mata wang. Benda itulah saya susun dalam mekanisme saya yang ketiga itu. Nampak tak Siti? Maksudnya kita mesti ada kaitan objektif pertama, kedua sehingga kita nak mencadangkan mekanisme penggunaan dinar emas tu. Sama juga yang lain-lain pun mesti dia akan kait antara objektif pertama, kedua sehingga kita nak nampak ada climax objektif dalam tesis adalah yang ketiga tu lah. Okey, boleh Baik Doktor, terima kasih. Okey, sama. Okey, so saya tak perlu uji minda sebab kita dah nak habis, nanti marah pula orang lain ni. Sebenarnya yang mana faham yang saya cakap ni, go through saya punya slide ni, insya-Allah saya rasa faham. Saya rasa faham sebab saya faham lah. Ni apa yang saya siap-siap bagi contoh setiap ni ada contoh-contohnya. Jadi saya rasa boleh relate balik apa yang sampai masa kita nak tulis teori, tengok balik slide ni, insya-Allah boleh faham. Okey, cumanya saya sebenarnya ada satu lagi saya nak share tapi macam tak sempat, nanti saya akan share jugalah slide ini. Mana ni? Okey, yang ini masalah kajian dalam pendidikan. Nak cari permasalahan kajian dalam research, dalam tesis kita, dia ada step dia, dia ada cara dia. Dia ada cara sebenarnya. Dia ada cara dan ikut tips ni. Saya share lah nanti ya sebab yang ini saya rasa bersalah kalau tak share. Okey, ni antara konflik yang boleh timbul. Maksudnya kita kan, perasan tak supervisor kita akan tanya kita, apa gap kajian kita? Apa isu yang kita nak kaji? Kita ni buat literature banyak dah, gerebuk-gerebuk baca literature tapi tak nampak isu. Isu tu sebenarnya konflik. Konflik tu timbul macam mana? Ada 6 keadaan. 6 ke? 6 keadaan. 6 keadaan ni biasa menimbulkan isu. So, masa kita baca literature, pastikan ni, ada tak pandangan pakar bercanggahan dengan hasil kajian yang lepas? Ada tak hasil kajian yang bertentangan antara hasil-hasil tu? Kan kita baca literature banyak-banyak tadi, kita buka questia.com contoh, kita baca tu di abstract tu, kita dah nampak ada hasil tu pro and contra di antara kajian. Tu pun dah nampak konflik. Boleh kita angkat dia sebagai masalah kajian. Penyelidik kita akan terima.
Tapi kena banyak lah, janganlah 1-2 je. Maksudnya berhujah tu dengan banyak artikel yang kita baca. Lepas tu teori dan amalan berbeza. Saya beri contoh baru ni kan, konsep Bayyinah dengan amalan Bayyinah kat Malaysia ni. Yang itu senang sangat untuk bangkitkan masalah kajian. Kalau benda tu wujud, memang penyelia kita tak issues lah. Dan lepas tu kalau dalam Viva lah apa kan, kalau kita boleh highlightkan macam gini, selamat kita insyaAllah. Lepas tu pengetahuan dan tindakan yang diperhatikan adalah berbeza. Yang ni kalau kita buat kajian based kepada pengalaman. Sebab tu tesis ni pun kita menghormati dan menghargai pengalaman. Jadi kalau orang lama kan, dan dia tengok dengan pengalaman dia tu dengan apa yang berlaku pada hari ni, dia boleh tengok ada pro and contra, kat situ pun sebenarnya ada konflik. Boleh, dia ada 6 keadaan. Ini saya yang ditulis oleh apa kita kata pengkaji-pengkaji sebelum inilah berkaitan dengan menimbulkan gap problem, masalah kajian. Yang ini cukup penting dan peganglah nanti tengok. Okey, 4 langkah menghasilkan masalah kajian. Ini ada saya bagi langkah ni. Nanti masing-masing go through saya punya slide ni. Boleh tengoklah, oh macam ni sebenarnya nak tulis untuk keluarkan masalah kajian. Okey, dalam slide ini juga sebenarnya banyak saya nak cerita. Dalam slide ini juga saya bezakan antara masalah kajian dan literature review masa kita nak tulis dalam tesis. Kan minggu lepas kan ada tanya saya bagaimana nak bezakan problem statement, pernyataan masalah kajian dengan LR bab 2. Kat sini saya beri contoh dia. Macam mana kita nak bezakan penulisan itu. Ada cara dia. Okey. Dan lepas tu yang ini mapping mapping yang saya share minggu lepas. Mapping ni ini yang sebenarnya seronok tau. Kalau kita buat literature baca banyak-banyak, kita boleh mapkan. Kita baca banyak-banyak, kita susun. Masuk map ni kita susun. Kita susun dalam file yang sama, ikut perkara yang sama dibincangkan. Kita baca banyak-banyak, akan terbit ni. Saya tak tahu sebenarnya apa sebenarnya saya nak kaji, tapi saya minat dengan Dinar Mas, contoh. So masa saya baca banyak-banyak tu, saya boleh klasifikasikan. Saya nampak ada teori memang saya pegang awal lah, memang kena keluarkan kalau ada jumpa teori tu kan, keluarkan saya susun bahagian teori. Okey, masa saya baca tu saya jumpa sejarah mata wang. Bagi saya cukup struggle tau, sebab saya nak mengeluarkan isu dalam sejarah. Sebab saya bukan historical punya kita bukan background sejarah, tapi saya nampak ada sesuatu yang perlu saya keluarkan dalam sejarah. So saya buat pembacaan, buat style literature, akhirnya ada persoalan yang timbul dalam sejarah. Lepas tu aplikasi yang saya sebut tadi, ada guna fizikal lah, ada guna sandaran lah, benda tu jadi menarik. Sebab nak tengok kesesuaian. So bukan saya kata saya nak tengok, apa yang saya baca tu, benda tu lah yang bagi hint kepada saya, inilah isu sebenarnya yang perlu saya buat kajian. Lepas tu apabila saya baca tu, oh memang rupa-rupa betul lah. Ada yang perbincangan ulama berkaitan dengan hukum. Abang ni, abang boleh buat kelas ni. Umi dah ambil masa. Kakak, tunggu kakak. Okey, lepas tu nampak tak susun macam ni. Semua ni artikel saya baca saya susun pula bawah kolom yang sama ni. Kita keluarkan. Perasan tak? Dia punya, sebab tu kadang-kadang kenapa dalam isu yang satu je isu kita ada 3 objektif. Kan penyelia kita kata tak apa, isu satu pun cukup dah. Saya tidak kata perlu 3 isu akan keluar 3 objektif. Satu isu pun kalau kita baca isu yang sama tapi dia akan keluar anak-anak tu kan. Anak-anak itu sebenarnya boleh membawa kita kepada persoalan yang mana kita boleh bina objektif kat situ. Jangan confuse dengan apa yang kita baca dan apa yang kita perlu susun. Kalau pensyarah penyelia kita kata satu isu besar dan keluarkanlah persoalan kat dalam tu. Betul juga. Betul. Kat situ pun boleh keluar. Tapi kalau macam saya ni kebetulan saya buat tu, saya tengok hak yang besarnya pasal Dinar Emas je. Tapi apabila saya baca Dinar Emas je tu, isu kat bawah Dinar Emas tu yang saya tidak ada gambaran pun sebelum ni akan terbit. Jadi dia akan keluar. Macam hukum. Memang saya tak nampak pun hukum tu wujud. Rupa-rupanya ada isu hukum lah yang perlu diselesaikan. Okey, ni contoh mapping lah saya buat LR. Dan lepas tu yang ini cara kita nak tulis pernyataan masalah kajian. Itulah saya ni sebenarnya rasa banyak nak share, tapi itulah masa kita sangat-sangat terhad. Apa yang slide yang saya share pada hari ini dan sebelum ni, semua itu dikongsi dalam bengkel.
Dan kali ini saya tidak ada jaminan yang kita akan buat ada bengkel lagi ataupun tidak. Namun yang mana berkebetulan untuk kelas saya pegang hari ini, saya akan share lah. Dan itu saja. Saya sebenarnya cara nak tulis latar belakang kajian kan punya tak masalah. Ada tips dia yang kat situ saya masukkan dalam slide inilah. Walaupun ringkas tapi kalau baca insya-Allah boleh faham. Jadi saya rasa itu saja kot Ustaz Yusof dan semua. Itu saja untuk 1 jam ini sehingga jam 4 ini yang saya nak kongsi. Mana nak buka balik kat sini ni. Sekejap ni. Stop sharing itu saja yang saya rasa boleh share dan saya sangat-sangat mengharapkan kalian boleh faham yang benda paling penting adalah theoretical tadi, theoretical dan conceptual framework, dan saya mengharapkan kalau tak faham ke apa semua selepas ini insya-Allah saya tak pasti kita jumpa lagi ke tak sebab ini adalah peluang saya kali ni je sebenarnya, peluang untuk mengajar kaedah pendidikan ni. Dan saya ada kelas saya sendiri lah, tutorial saya, bengkel saya sendiri dengan pelajar-pelajar saya ada 4 orang ke. InsyaAllah untuk yang lain-lain, andai kata ada benda yang perlu pendetailan ke, penjelasan ke, kalau ada tak faham, insyaAllah saya cuba bantu, boleh highlightkan dalam grup kita ke ataupun kat mana lah medium yang sesuai untuk kita ni. Nak WhatsApp saya pun insyaAllah tidak ada masalah. Andai kata ada masa dan ruang, saya akan bantu. Jadi untuk semua saya rasa itu saja sebelum kita masuk ke bengkel masing-masing lah. Jadi itu saja, saya pun tak sempat nak buka soalan. Satu je kita tadi bincang, Siti je yang tanya dan Fiza tadi kan. Jadi saya rasa itu saja. InsyaAllah ada rezeki, ada masa jumpa lagi. Saya harap boleh faham semua dan ingatkan saya kalau saya lupa untuk saya masuk, saya sharekan satu lagi slide lah yang tadi yang berkaitan dengan membina masalah kajian. Jadi itu saja untuk saya pada kali ini. Jangan lupa masuk bengkel masing-masing dan yang grup kita insya-Allah saya akan buat link lah, saya akan share nanti. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu dari diri saya sendiri. Jumpa lagi. Terima kasih. Salam, terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama-sama. Terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam. Okay, saya leave dulu